Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi. Siapa yang on rakan-rakan sekarang nih? Jom kita cerita-cerita dulu mengenai kezaliman kerajaan sekarang nih, tuan-tuan dan puan-puan. Hadir, sila grup hadir. Tolong hadir tuan-tuan, kita berbincang mengenai kezaliman kerajaan, terutamanya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan ni tuan-tuan. Aku tidak boleh tidur berfikir dengan kezaliman mereka ni sebenarnya. Lama tidak kuat lagi internet ni. Aduh, apa masalah ni? Payah kita mau tidur tuan-tuan dan puan-puan. Kita berfikir mengenai masa depan kita punya anak-anak pendidikan. Hancur semua pendidikan anak-anak kita ni. Tuan-tuan, aku dapat surat lagi tadi. Mari batu surat tu. Ini aku mau bagi tahu kamu. Aku rasa ibu bapa pun memang dapat ni surat. Ndak mana sudah tu surat tu? Oh, di WhatsApp ke tu? Siap tuan-tuan. Aku kasih tengok kamu tuan-tuan dan puan-puan. Kan? Bermula esok tuan-tuan. Bermula esok. Ini suratnya. Ini tuan-tuan suratnya tu tuan-tuan. Nggak nampak bahkan. Nampak kan? Ini surat ni tuan-tuan. Dia daripada daripada sekolah kan. Kementerian Kesihatan diarahkan kepada Kementerian Pendidikan supaya sekolah rendah dan juga prasekolah kan. Tiap-tiap minggu anak-anak kita ni Jap tuan-tuan. Payah kita mau tidur ni tuan-tuan. Aku ni berfikir masa depan anak-anak kita ni tuan-tuan. Okey, semua sekolah kan dia akan melaksanakan ujian saringan COVID-19 tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu KKM akan pergi sekolah tu, dia akan cek kita punya anak. Bayangkan kan, diorang saring tiap-tiap minggu tuan-tuan. Inilah aku bilang apa sudah kejadian kepada anak-anak kita ni pada pemerintahan Ismail Sabri ini. Aku pun tak tahu apa yang kita harus lakukan tuan-tuan dan puan-puan, kan? Ya betul, swab test. Tiap-tiap minggu anak-anak kita tu sekolah rendah sama prasekolah tu, tiap-tiap Jumaat lah betul cerita dia tu. Jadi tiap-tiap Jumaat KKM akan cek. Tiap-tiap minggu. Aku dapat surat tu. Aku rasa kamu pun memang dapat surat tu bahkan. Jadi ini yang bermasalah ni tuan-tuan. Aku berfikir dari tadi tu kan. Apa sebenarnya kan matlamat si Khairil Jamaluddin ni sama Menteri Pendidikan ni. Aku sebenarnya tuan-tuan aku geram dengan 2 ekor ni. 2 ekor tu maksudku Khairil Jamaluddin dan juga Rajid Jidin tu. Geram betul aku tuan-tuan. Kalau 2 ekor ni depan rumah aku, malam ni juga aku tampar mereka ni. Saya geram betul ni. Diorang buat, diorang diorang sasarkan kepada anak-anak kita ni tuan-tuan. Kalau itulah aku bilang, kalau dia ni satu kampung dengan aku, malam ni aku ketuk rumah dia, aku tampar ni 2 ekor ni. Bikin panas tuan-tuan. Budak sekolah jadi sasaran. Ndak kau marah kah tuan-tuan? Coba kamu pikir. Sedang pun orang tua tu kan, kesan sampingan kan. Dan kita pun tahu, aku ndak tahulah sebab aku ndak kena vaksin. Aku tidak akan bervaksin. Kalau kerajaan suruh aku bervaksin, suruh si Khairil Jamaluddin jumpa saya, suruh dia vaksin. Dia sendiri vaksin saya tengok. Dia terkena tamparan saya tu, kau tahu kah? Jadi si Khairil Jamaluddin ni sama Menteri Kanan Pendidikan ni, dia punya otak ni memang tak betul sudah tuan-tuan. Kan? Dipenuhi oleh kerosakan orang punya otak tu.
virus jahat yang dalam otak orang ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, mereka ni kan, itulah aku pelik. Kan. Diorang sasarkan, balik-baliklah aku cakapkan, mereka sasarkan kepada anak-anak kita ni tuan-tuan. Ya, sebenarnya yang kita cakap ni saudara, sebenarnya itulah tu apa yang kau cakap tu. Tapi kita ni kadang-kadang kan tuan-tuan, kalau kita bercakap, ada rakyat yang tidak percaya ni tuan-tuan. Mereka tidak percaya, diorang tidak nampak ni. Diorang tidak diorang buat relax je tuan-tuan. Kan? Tapi kau tengok sekarang ni, macam kita ni, yang kita anti-vaksin lah kan. Kita nampak kejahatan Freemason ni sebenarnya. Tapi kalau kita cerita sama kawan, dia bilang ini, dia bilang, isu cerita-cerita kaki lima dia kata. Itu pemikiran rakyat kita yang lain nih sebenarnya. Itulah tuan-tuan dan puan-puan, balik-baliklah aku cakapkan. Kenapa Kementerian Pendidikan sama Kementerian Kesehatan nih, dia sasarkan kepada anak-anak kita nih. Anak-anak rakyat lah, kita semua lah banyak. Coba kamu pikir tuan, apa sebenarnya diorang pikir nih tuan-tuan. Aku sampai tidak boleh tidur berapa hari. Bukan berapa hari lagi. Mau setahun berfikir dengan kekejaman kerajaan mereka nih. Tuan-tuan, saya kasih tahu kamu. Kempen bersuara di Facebook mengenai si Muhyiddin Yassin suruh letak jawatan. Saya paling kuat bersuara suruh Muhyiddin letak jawatan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa saya suruh Muhyiddin letak jawatan? Sebab Muhyiddin Yassin dia laksanakan dan dia menyokong pelaksanaan vaksin terhadap rakyat. Masa tu kita tidak tahulah yang dalam kawan aku ni kan, friend aku di TikTok ni, tidak tahulah kalau dia sama-sama kempen suruh Muhyiddin Yassin letak jawatan. Tapi saya berhabis saya bersuara suruh Muhyiddin Yassin tu letak jawatan sampai saya hina Muhyiddin Yassin, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi tuan-tuan, ini lagi kerajaan Ismail Sabri ni tuan-tuan. Dia disambung oleh Ismail Sabri cara-cara Muhyiddin Yassin. Okey tuan-tuan, saya kasih tahu kamu, di Melaka baru-baru ni kan, pilihan raya negeri kan di Melaka. Okey, bilang si Muhyiddin dia sedih. Kan, betul ke tidak? Dia bilang dia kalah. UMNO naik. Sebenarnya ni sama saja ni tuan-tuan. UMNO naik sama juga zalim, kan? Jahat kepada rakyat. Perikatan Nasional naik sama aja nih. Tiada bezanya mereka ni. Cuma diorang ni berlakon. Inilah lakonan-lakonan yang berbahaya kepada kita tuan-tuan. Jadi jangan kamu percaya dengan aku. Sebenarnya aku ni bercakap pasal isu rakyat. Tapi aku ada buat kajian kan. Coba kamu tengok cara-cara Perikatan Nasional dan UMNO bercakap. Masa ini Melaka lah, saya bukan masuk campur pasal Melaka, cuma saya cerita sejarahnya. Okay? Melaka kalau menang UMNO sama, Perikatan Nasional menang sama. Jadi mereka ni sama aja nih. Jangan tertipu dengan ni. Tuan-tuan, saya kasih tahu kamu, kalau saya dah kuasa kan tuan-tuan, kalau saya dah kuasa lah di Borneo Utara, saya tidak akan kasih masuk UMNO dan Perikatan Nasional nih, pemimpinnya nih. Truk betul tuan-tuan. Gara-gara pemerintahan mereka ni, kita semua lintang pukang. Pendidikan hancur. Ekonomi hancur. Silaturahim hancur. Sistem Islam hancur. Semua hancur. Tidak ada sudah yang kita boleh buat. Yang kita boleh buat sekarang ni tuan-tuan, kamu tahu apa? Kita ikut sistem pemerintahan Dajjal. Sebab yang berkuasa sekarang ni bukan kerajaan pusat, bukan. Mereka ni ikut cakap WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Itu yang cipta COVID, tuan-tuan. Betul ke tidak? Tapi tuan-tuan, aku nak balas siapa ni, hidup apa ni, aku pun tak berapa nampak ni. Tapi tuan-tuan, contohlah kan, kalau akulah kan, saya tidak akan benarkan berkuasa ataupun ikut cakap WHO. Kalau akulah. Kalau aku, kalau kita lah anti-vaksin ni kan, memang kita tidak akan ikut cakap WHO. Sebab apa? Kita tahu perancangan. Tak payahlah aku cerita pasal
apa ni WHO ni kezaliman apa semua ni, ada mungkin yang tidak percaya apa yang kita cakap. Apa yang ente bikin cakap ni, ada orang yang tidak percaya. Ini yang bermasalah sebenarnya. Cubalah kalau rakyat semua bersatu kan. Ini contohlah. Kita bersatu kan. Buat perhimpunan. Di Semenanjung buat perhimpunan. Betul ke tidak? Di Borneo buat perhimpunan. Di Sarawak buat perhimpunan. Serentak tarikh yang sama. Bantah pemberian vaksin kepada rakyat. Otomatik diorang ni kan hancur. Tetapi malangnya rakyat tidak bersatu, tuan-tuan. Apabila kita tidak bersatu, tuan-tuan, inilah jadinya kepada kita. Inilah kejadian ni. Tuan-tuan, aku cek dulu bateri telefon aku ni. Okey, masih boleh. Jadi apabila rakyat tidak bersatu, tuan-tuan, kerajaan akan bermaharajalela. Mereka akan buat sesuka hati mereka. Kita pun tahu kan, tuan-tuan, Menteri Kesihatan sudah sign bahawa negara Malaysia ni akan menerima vaksin dalam masa 5 tahun. Betul ke tidak? Ini semua kita tahu ni isu ni. 2 bulan lebih lah isu ni. Dia sudah tanda tangan. Sebab apa? Rakyat tidak bersuara. Rakyat tidak buat bantahan. Ini masalah dia ni. Cuba kalau kita bersatu. Borneo Utara buat perhimpunan. Cakap sekali lagi. Sarawak buat perhimpunan. Di Semenanjung buat perhimpunan serentak. Itu yang dipanggil kuasa rakyat. Itu sebab, tuan-tuan, aku mau beritahu kamu, tuan-tuan. Menteri ni dia tidak kuasa. Yang berkuasa ni, tuan-tuan, rakyat. Kita perlu ingat, tuan-tuan. Kita perlu ingat, okey? Rakyat ni dia ada kuasa yang tidak boleh dilawan oleh menteri. Menteri ni, tuan-tuan, baru seekor je. 1 ekor. Macam Menteri Kesihatan dia 1 ekor je tu. Menteri Pendidikan 1 ekor. Rakyat banyak. Kenapa, tuan-tuan, kita tidak fikir? Kalau boleh, tuan-tuan, bangkit perjuangan rakyat. Jangan takut. Jangan takut, tuan-tuan. Kita kena buat perhimpunan. Aku kalau di Borneo lah, saya berani buat perhimpunan. Tapi siapa tu orang? Mana tu rakyat? Aku sudah bersiap ni, tuan-tuan. Kenapa aku berani buat perhimpunan? Kenapa? Sebab kerajaan sudah melampau batas, tuan-tuan. Tidak boleh sudah kita berdiam ni, tuan-tuan. Itu sebab aku cerita dengan kawan-kawan aku kan, tuan-tuan. Jangan sampai rakyat bermasalah baru kita bangkit. Jangan. Itu sebab aku beritahu sama rakan aku juga. Jangan salahkan rakyat. Kalau rakyat bercakap kerajaan tu zalim. Kerajaan jangan marah kalau rakyat bercakap kamu zalim. Jangan. Jadi okey, kalau kamu tidak mau dicakap zalim, jangan tindas rakyat. Jaga rakyat dengan baik. Aku ulang lagi, aku cakap lagi, tuan-tuan. Kehendak rakyat ni. Aku mau ajar sikit kerajaan Ismail Sabri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan. Dengar dulu. Okay. Pertama, rakyat mau keselamatan. Dia mau selamat. Dia bukan mau ketakutan ni, dia mau selamat. Keselamatan. Pertama. Kedua, dia mau ekonomi ni. Ekonomi. Okey, kedua. Ketiga, kau tahu apa dia mau? Dia mau ada rumah. Keempat, dia mau ada tanah. Kelima, dia tidak disekat tu. Itu penting. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau kerajaan tu dia tidak boleh laksanakan apa yang aku cakap tu, tuan-tuan, rakyat wajib tumbangkan kerajaan tu. Okey, tuan-tuan, masa PRU tu, aku cerita PRU, tuan-tuan. PRU tu apa yang rakyat mau? Kan? Macam kita lah kan, rakyat. Apa yang kita mau? Kita mau selamat kan? Kita mau ada rumah kan? Kita mau ada kereta kan? Kita mau ada tanah kan? Kita mau ekonomi, kita mau pendidikan anak-anak kan? Itu yang rakyat mau. Wahai kepada kerajaan, dengarlah. Jadi kalau kerajaan tidak boleh laksanakan kehendak rakyat, keperluan rakyat ni, kamu letak jawatan. Mudah saja. Jadi, tuan-tuan, japa aku cek komen dulu.
Ya, aku selalu post Freemason. Freemason ni satu pertubuhan. Pertubuhan Freemason ni tuan-tuan, dia ada di Borneo. Dia ada di Semenanjung. Sepatutnya kan tuan-tuan kerajaan tidak boleh luluskan bah pertubuhan ni. Aku pun tidak tahu kenapa sampai kerajaan ni luluskan pertubuhan ni. Tuan-tuan, kita sebagai rakyat ni kan, turut apa ni di Borneo dan juga di Sarawak, di Semenanjung. Rakyat ni menolak pasal pertubuhan tu bukan pasal kita resis, tuan-tuan, kan? Betul ke tidak? Kita tidak mau agenda matlamat yang boleh merosakkan akidah perpaduan dan rakyat, kehancuran. Aku yakin tuan-tuan, aku yakinlah, ini pendapat saya tuan-tuan. Dapat malam ni jam 2 lebih kita bercerita sebab ini penting tuan-tuan. Kita tidak mau ada masalah sebenarnya. Tapi kerajaan ni saya nampak lah tuan-tuan, saya nampak takut dengan kumpulan ni. Pemimpin, pemerintah, dia takut dengan kumpulan ni. Aku tidak akan bercerita rahsia-rahsia untuk pertubuhan ni lah. Freemason ni kan tak payah. Tapi kalau kamu lebih selanjutnya, boleh jumpa saya berdepan, saya akan bagi penerangan. Dalam live ni lain sikit tuan-tuan. Lain sikit. Tapi berdepan boleh saya beritahu apa sebenarnya Freemason. Sebenarnya kamu tahu juga tuan-tuan. Yang betul-betul memperjuangkan di negara ni, dia mesti tolak Freemason tu kan, dan matlamat WHO, CDC lagi, United Nations lagi, banyak. Mereka ni dikuasai oleh orang-orang tu yang pertubuhan tu sebenarnya. Jadi aku rasa rakan-rakan aku di sini ni memang dia kamu tahu juga ni sebenarnya kan. Betul kan tidak? Jadi tuan-tuan, kita berbalik kepada pendidikan kan, kepada pendidikan. Sekarang tahun depan tuan-tuan, kita cerita tahun depan. Berapa berpuluh ribu anak-anak rakyat yang akan naik pergi tingkatan 1 tahun depan. Kan? Kalau ibu bapa tu tidak menyokong vaksin, apa kejadian kepada anak-anak tu? Apa akan terjadi kepada anak-anak rakyat yang mau naik pergi tingkatan 1 tahun depan? Ini masalah. Itu sebab aku post di TikTok ni tuan-tuan. Aku post di TikTok ni. Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan sudah menghancurkan pendidikan anak-anak rakyat. Sebab apa? Mereka yang bagi arahan kepada sekolah. Sekolah ni ikut arahan. Sekolah tidak bersalah tuan-tuan. Kementerian Pendidikan yang arahkan kepada Kementerian Pendidikan ni kan adalah Kementerian Kesehatan. Aku pun pelik. Kenapa Khairil Jamaluddin tak berhenti ni? Kenapa tidak letak jawatan termasuk dengan Menteri Kanan Pendidikan tu? Ini dua orang itu, dua ekor ni tuan-tuan, tidak layak ni. Apa matlamat Kementerian Kesehatan? Kan? Aku rasa kita tahu juga ni. Apa matlamat Kementerian Kesehatan? Tuan-tuan, ini kita tahu ni. Tapi tidak apa, aku cerita aja lah. Masing-masing kita ada pendapat kan. Ya, diorang dua ekor tu sebenarnya. Diorang lah dua ekor, dia perosak masa depan pendidikan anak-anak rakyat. Bayangkan tuan-tuan, start esok kan? Semua sekolah, sekolah rendah. Kan? Tiap-tiap minggu dicek anak-anak kita swab test. Macam mana betul? Bayangkan macam kambing budak-budak ni. Dicek, kambing kan dicek. Macam itulah anak-anak rakyat ni. Aku pun dah tahu apa pemikiran Raja Jedin ni, Menteri Pendidikan sama Menteri Kesihatan ni. Asyik-asyik alasan COVID. Kepala otak dia punya COVID lah tu. Apa ini masalah ni? Tuan-tuan dan puan-puan, saya tidak bervaksin tuan-tuan. Alhamdulillah, saya sehat pun. Tak ada masalahnya efek badan kita kalau kita tidak bervaksin. Betul ke tidak tuan-tuan? Ya memang insyaAllah akhir zaman ni sebenarnya pemimpin kita Imam Mahdi.
Saya salah satu pengikut Imam Mahdi, insya Allah. Saya memang menunggu kehadiran Imam Mahdi lah. Saya, tuan-tuan. Oke. Itu sebab aku ada begitu rakan-rakan aku bercerita-cerita kan tuan-tuan. Apabila orang Islam tidak menyokong kehadiran Imam Mahdi, dia tidak percaya kepada Imam Mahdi, aku rasa suruh dia bertaubat lah. Kau tahu kenapa tuan-tuan? Yang mengiktiraf Imam Mahdi adalah Rasulullah, Nabi kita. Betul ke tidak? Jadi kita kena ikut cakap Nabi ni. Kalau bilang Nabi Imam Mahdi pemimpin Islam, apa masalahnya kalau kita sokong kehadiran? Tapi ramai orang Islam yang tidak sokong Imam Mahdi. Aku pun tak tahu. Aku tidak akan cakap lah yang tak sokong itulah. Itu dia punya hak. Tapi ingat tuan-tuan. Ingat yang tidak menyokong Imam Mahdi dan juga tidak percaya kepada kehadiran Imam Mahdi. Aku rasa bersiap-siaplah kamu dengan taubat kamu tuan-tuan. Kita orang Islam. Dan orang Islam yang betul-betul ikut kehendak Nabi Rasulullah, Nabi kita yang kita sayangi itu tuan-tuan, kita kena ikut cakap dia. Kalau dia bilang Imam Mahdi pemimpin kamu, apa masalahnya? Kita ikut, begitu. Dan ini aku cerita lah tuan-tuan pasal agama sikit-sikit lah apa yang aku tahu tuan-tuan. Kita kena ingat tuan-tuan, ulama ni dua tuan-tuan, dua nih. Satu satu ulama yang ikut kehendak Nabi nih. Yang kedua ni ulama dunia lah macam tu. Ulama ni yang berbahaya ni tuan-tuan. Ulama yang dunia ni berbahaya. Aku rasakan ulama yang ulama yang dunia ni yang menyokong vaksin ni tuan-tuan. Aku yakinkan ulama yang ikut kehendak Nabi tu kan Nabi tu kan tuan-tuan, Rasulullah tu kan tuan-tuan, dia memang tidak sokong vaksin. Aku itu saja tuan-tuan. Itu aku ada cakap dengan rakan-rakan kan. Saya lah kan. Apabila ini minta maaf je lah. Aku cakap terus terang lah. Direct to point kan. Kalau ustaz tu menyokong vaksin, minta maaf. Kalau saya kan, ustaz tu menyokong vaksin, saya tidak akan bergaul dengan dia tuan-tuan. Itu prinsip saya lah. Bagi saya kan, ustaz menyokong vaksin dan ulama menyokong vaksin tu, minta maaf. Sama juga kami manusia tuan-tuan. Sama juga kita manusia dengan ustaz dengan ulama tu. Jadi kalau saya lah tuan-tuan, ulama yang menyokong vaksin sama ustaz menyokong vaksin sama orang agama yang menyokong vaksin, minta maaf. Dan saya tidak akan ikut cakap mereka tu. Tetapi tuan-tuan, kalau ustaz, ulama, orang-orang agama yang menolak vaksin, terbaik tuan-tuan. Ustaz, ulama, orang agama yang menolak vaksin, itu yang kita ikut cakapnya. Ulama-ulama yang menyokong vaksin, saya tidak akan dengar cakap mereka tu. Minta maaf. Boleh berdebat dengan saya, no problem. Tidak ada masalah tu. Gitu. Ya tuan-tuan, japa tuan-tuan saya baca ni dulu. Boleh tuan, boleh. Cakap je. Oh, begini tuan-tuan. Aku ada cerita ni kemarin. Ada kawan aku ni, kan tuan-tuan. Kita sekarang ni kita berbincang kan. Jangan ambil hati. Biar kita bercerita demokrasi. Open minded, terbuka. Okey, tak payah marah. Okey, tuan-tuan. Aku ada jumpa kawan aku yang kita cakap tu, aku dah terjumpa sudah tu. Dia bilang, kamu dengar ini ada hadis ni. Ini hadis ni sangat berbahaya ni tuan-tuan. Kita kena berhati-hati dengan hadis yang tak boleh pakai ni. Kau tahu apa dia bilang? Dia kempen aku ni. Aku ketawa aja lah kan. Dia bilang Bentan. Nama saya si Bentan tuan-tuan. Bentan Alamin nama saya. Okey, dia panggil kadang-kadang kawan lama lah macam tu. Kau tahu lah di Sabah kan, di Borneo ni. Dia bilang, kalau pemimpin tu Islam, tuan-tuan dengar dulu nih, jangan komen dulu. Kalau pemimpin tu dia bilang Islam, ini dia bilang, Nabi yang cakap dia bilang. Aku sudah cakap semalam ni, tapi tidak apa. Ada pertanyaan aku cakap lah. Kalau dia bilang pemimpin tu Islam, dia cakap nih, pemimpin tu Islam, dia zalim pun, jahat pun dia bilang, wajib kita sokong. Dia cakap begitu tuan-tuan. Aku pun dah tahu hadis siapa. Jadi aku tanya, siapa yang cakap? Dia bilang Nabi.
Aku pun berpikir, apa yang dicakap nih? Aku tanya dia balik. Mana tuh hadis? Dia bilang ada, dia bilang hadis itu, dia bilang mengatakan bahwa orang Islam wajib menyokong pemimpin Islam walaupun pemimpin itu zalim. Aku aku ketawa kan, macam lain sudah aku tengok tuh. Aku jawab tuan-tuan. Dia mudah saja nih. Very simple. Kan mudah. Kau tahu macam ni. Mana ada Nabi Rasulullah disuruh orang Islam menyokong pemimpin zalim. Tidak ada, saya bilang hadis itu, saya bilang palsu. Ini yang menyebar kepada orang-orang Islam sekarang nih. Bukan lagi di negara kita nih, tapi semua negara sudah menyebar hadis-hadis palsu nih. Aku tuan-tuan, saya tidak akan percaya ni hadis bodoh ni. Dia boleh cakap, kan? Nabi konon yang cakap, kalau pemimpin tu Islam, walaupun zalim, wajib kita sokong. Ini hadis sekarang banyak berhamburan sekarang hadis ni. Jadi kita kena hati-hatilah dengan hadis yang tak betul ni. Bagi aku lah kan, tak ada Nabi kita menyokong pemimpin Islam tu yang zalim. Tak ada. Tapi aku yakin, Nabi menyuruh kita menentang pemimpin yang zalim walaupun dia Islam. Itulah keyakinan aku tuan-tuan. Dia Islam pun kau dia zalim, buat apa kau mau sokong? Betul kan tidak tuan-tuan? Jadi hati-hati dengan hadis itulah. Hati-hati tuan-tuan. Ini akhir zaman tuan-tuan. Akhir zaman ni tuan-tuan. Jadi aku bukan ustaz tuan-tuan lah. Cuma aku mau cerita apa yang aku tahu. Begitu je. Jadi pendapat aku, mana-mana ustaz, ulama, orang agama menyokong vaksin, saya tidak akan percaya cakapnya sudah. Saya tidak akan percaya. Saya tidak akan percaya. Yang aku percaya, ustaz yang menolak vaksin, ulama menolak vaksin, orang agama menolak vaksin, pemimpin menolak vaksin. Ini yang kita kena ikut cakapnya. Kalau saya memang itulah. Tidak akan berubah pendirian aku tuan-tuan. InsyaAllah kita bersama Imam Mahdi. InsyaAllah. Kita bersama Imam Mahdi. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Okey. Jadi tuan-tuan, okey, insyaAllah kita bercerita mengenai pemimpin lagi ni kan. Okey. Ada aku nampak komen tadi tu. Aku nampak komen kan tuan-tuan. Lupa sudah apa komen tadi tu tuan-tuan. Oh, pasal pemimpin. Pasal pemimpin tuan-tuan. Jawab tuan-tuan . Sekarang ni kau tahu kan tuan-tuan. Jam 2 lebih. Kan? Tak boleh aku tidur. Berfikir aku. Tentang kezaliman Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesihatan ni. Aku tak masuk dalam otakku tuan-tuan. Diorang sasarkan kepada budak-budak bah tuan-tuan. Bayangkan kezaliman tu. Bagi aku diorang ni zalim tuan-tuan. Zalim betul diorang ni. Tak boleh. Aku susahlah mencakap tuan-tuan. Nanti kalau kita bercakap, dicakap pula kita dijahat. Dicakap konon kita ni apalah segala. Kan? Tapi kerajaan tidak fikir apa perbuatan mereka ni. Kenapa sasarkan kepada budak-budak? Apa salah budak-budak ni? Apa salah pelajar ni? Tak masalah ni budak-budak kau kaitkan dengan COVID ni. Tak ada kena mengena ni. Sama dengan masjid lah, betul kan? Okey. Masjid tu macam sekarang ni okey sikit lah kan? Okey, kau solat kan? Ada kan ditutup tu masjid kan? Kita tak boleh solat kan? Seolah-olah COVID tu dari masjid bah. Diorang kaitkan. Aku masa tu aku betul-betul marah tuan-tuan. Aku marah. Tapi tuan-tuan, apakan daya? Tak ada kuasa kita ni. Kita tak berkuasa ni. Kan? Kita tak berkuasa. Itulah masalah dia ni tuan-tuan. Kalau contohlah kan tuan-tuan, ini kita cerita aja lah. Kau tahu kan tuan-tuan, kalau saya ada kuasa kan? Contoh. Tak ada COVID ni tuan-tuan. Tak ada SOP yang bodoh ni. Tak ada ni. Aku tak boleh terima SOP yang dikeluarkan oleh kerajaan ni sebenarnya. Kau mau kau mau sembahyang di masjid, kau mau solat, kau sembah Allah dilarang kau gara-gara vaksin. Tak masuk dalam otak aku ni tuan-tuan. Tak masuk ni. Kalau aku lah, tak ada ni isu ni kalau aku Perdana Menteri lah. Contoh. Begitu bah. Tapi malangnya yang jadi Perdana Menteri ni yang bodoh. Tak ada otak. Tak ada otak mereka ni. Diorang tak berfikir ni.
Diorang ni macam aku pun tak tahu apa mau cakap tuan-tuan. Susah mau cakap. Dah tahu apa dalam otak mereka ni. Sampai orang Islam ni pun diorang larang sembahyang apa, sembahyang di masjid. Ndak masuk dalam otak kita ni tuan-tuan. Gara-gara vaksin, kau dilarang sembahyang apa. Ini cerita masjid lah. Sekarang ni okey, sudah aku nampak. Sekarang ni ndak vaksin pun kau boleh tapuk-tapuk solat. Begitu bah. Macam yang 3 bulan yang sebelum tu, gila bilang orang. Kau ndak boleh solat. Bukan lagi solat. Luar pagar pun kau ndak boleh berdiri bah. Masa Jumat tu. Ada masa Jumat. Yang panas tu kan. Kau berdiri depan pagar ni. Masjid pun kau ndak boleh apa bah. Ndak boleh kau berdiri. Dilarang kau. Tuan-tuan cuba kamu pikir ni. Lepas tu tuan-tuan. Kadang-kadang kan kalau aku minum di restoran kan tuan-tuan. Kan. Kadang-kadang orang bersalam macam ni. Betul kan tidak tuan-tuan? Bersalam macam ni. Aku ketawakan. Aku tidak layan tuan-tuan. Jumpa dia bilang macam ni. Salam pun sudah berubah tuan-tuan. Aku tidak akan terima salam macam ni. Aku salam macam ni. Saya tidak akan takut COVID. Bagi saya tuan-tuan COVID tidak ada ni tuan-tuan. Kalau saya lah tidak ada. InsyaAllah tidak ada tuh tuan-tuan. Apa itu COVID? COVID ni dicipta oleh WHO tuan-tuan. Kan? Dicipta oleh WHO. Nama dia ni. COVID ni kamu tahu apa? Dia bilang. Ada 3 tu tuan-tuan. Yang dikategorikan oleh kerajaan sekarang ni. Pertama batuk. Kedua selesma. Ketiga demam. Ini 3 ni tuan-tuan. Itu COVID. Penyakit ni. Zaman Adam pun masih ada ni. Zaman dulu-dulu memang ada penyakit ni. Biasalah tuan-tuan. Batuk ni kan memang ada apa ni. Ada kuman. Ingus kita ni kan ada kuman. Biasalah pula. Selesma ni kan ada kuman. Jadi tuan-tuan itu yang dipanggil COVID. Jadi nama COVID ni tuan-tuan saya tidak percaya ni tuan-tuan. Saya tidak percaya ni. Saya percaya 3 penyakit ni je. Jadi coba kamu kaji. Sebab masa PKP ni tuan-tuan. Saya dalam masa 2 tahun tuan-tuan. Saya buat kajian sudah. Tentang sistem yang dikeluarkan ni. Mula-mula yang dikeluarkan tu kan. Mula-mula PKP tu kan. Aku tak percaya. Aku membebel di Sabah ni. Saya membebel ni tuan-tuan. Saya memang kuat membebel. Saya kisah tahu kamu terus terang. Pasal sistem ni. Begitu bah. Ya bola. Aku cerita lah tuan-tuan. Lupa pula aku. Nasib kau sebut. Yang pasal salam tu kan tuan-tuan. Asal nampak kawan. Macam ni. Macam ni tuan-tuan. Oi dia bilang bro. Macam ni. Betul kan tidak tuan-tuan? Begini. Aku ndak layan tu. Aku bilang kita salam lah. Apa masalahnya? Dia bilang takut terjangkit. Apa aku bilang dengan kau ni? Kau takut terjangkit ni? Kita salam je. Jangan guna ni. Salam pun sudah berubah. Ada lagi yang viral di masjid tu. Kamu nampak kan di masjid negeri tu? Di Semenanjung sama di Sabah pun ada. Macam ni. Macam mana tu? Begini kan? Macam mana lepas sembahyang bersalam begini ni? Macam ni. Macam Jepun, Korea Utara. Korea Selatan sudah kita ni. Lepas sembahyang macam ni tuan-tuan. Aku ketawa lah sistem ni. Kita ni bukannya pandai. Kita bukan pandai tuan-tuan. Tapi kita nampak lucu cara ni. Lepas sembahyang macam ni. Aku pun tak tahu dari mana tu ajaran tu. Tuan-tuan. Salahkah kalau Assalamualaikum lepas solat kan? Salam. Bayangkan tuan-tuan macam ni sudah. Kamu tahu kak? Aku mau jangan ada yang marah lah pula. Aku cerita. Kau tahu kak cara macam ni apa ni? Coba ada yang komen ke yang apa ni anti Freemason, anti Dajjal ni. Sebab aku ni anti Dajjal ni tuan-tuan. Iya betul. Betul tuanku, terbaik. Ini cara-cara ni. Dari mana tu? Daripada pertubuhan Freemason. Dari itulah asal usulnya tuan-tuan. Jadi kita ni sebagai kita ni kan.
Yang kita lah. Sebab tuan-tuan, Islam ni tuan-tuan, dia apa ni, dia pejuang ni ada dua beda tuan-tuan. Untuk mengikut pemahaman saya lah kan. Pemahaman saya kan. Pertama, Ustadz. Ustadz ni yang berceramah. Kan tuan-tuan, berceramah. Yang kedua ni pejuang Islam. Kita ada dua nih kategori ni. Ustadz, penceramah dan pejuang Islam. Jadi kita ni golongan pejuang Islam. Tidak sama dengan ustadz ni. Dengan ulama tidak sama tuan-tuan. Ulama ustadz-ustadz ni aku rasa tidak ramai yang kalau ada kehadiran Imam Mahdi, bukan semua ustadz akan ikut dengan Imam Mahdi. Yang ikut semua dengan Imam Mahdi ni adalah pejuang Islam tuan-tuan. Adalah pejuang Islam. Kita lah insyaAllah pejuang Islam. Ikut Imam Mahdi. Begitu bah. Jadi itu cara salam tu lepas solat tu. Aku nampak kan. Aku dalam hati aku lah kan. Aku sedih dengan cara mereka ni tuan-tuan. Kan? Nanti kalau kita tegur pula kan. Tegur, oh mereka ustaz bah. Mufti bah. Bukan alang-alang tuan-tuan. Imam besar masjid negeri. Kita ni kaki lima. Jadi kalau kau mau tegur mereka tu lain. Terpaksa kita diam tuan-tuan. Inilah sama dengan kebenaran. Manusia ni, dia tidak percaya kepada kebenaran. Sebab apa? Yang membawa kebenaran ni tuan-tuan, kebanyakan dia bukan orang senang. Bukan orang senang. Orang yang tidak kuasa. Ini yang tidak dipercayai oleh orang. Yang memperjuangkan yang tidak benar ni, oh ada pangkat. Kan? Ada kuasa, ada duit. Itu yang dipercayai oleh manusia sekarang ni tuan-tuan. Inilah masalahnya. Apabila kita menyokong pemimpin yang tak betul, ini masalah dia tuan-tuan. Itulah masalah dia. Itu sebab akulah kan tuan-tuan. Saya tidak akan pandang pangkatnya, tidak. Walaupun orang tu di kaki lima contoh, tidak kuasa, bukan pemimpin. Kalau dia memperjuangkan yang betul kebenaran tu, apa salahnya kita sokong? Apa salahnya kita ambil maklumat? Itu sebab aku ada beritahu kawan-kawan aku kan tuan-tuan. Sepatutnya kerajaan ni kan, suara-suara rakyat ni tuan-tuan. Suara-suara rakyat ni kan, sepatutnya kerajaan ambil. Bukannya disekat. Tapi kerajaan ni, kalau rakyat bersuara macam kita lah. Aku ni pengurusi anti-vaksin Borneo. Saya pengurusi anti-vaksin. Kan? Sepatutnya dia terima pendapat kita bah. Bukannya disekat. Tapi kerajaan ni disekatnya kita. Macam mana kau boleh jumpa kebenaran kalau kau sekat orang bercakap? Kebenarannya terletak kepada orang. Bukan terletak pergi otak itu pemimpin tu bukan. Kebenaran ni tuan-tuan ada di mana-mana. Bukan di pejabat menteri saja. Bukan di pejabat Kementerian KKM. Bukan. Bukan di pejabat pendidikan. Bukan. Terletaknya kepada orang, kepada rakyat. Begitu bah. Sepatutnya kerajaan dia terima pendapat rakyat. Dia terima. Ini tidak. Kau bercakap di Facebook, habis kena blok Facebook kau. Kau bercakap di TikTok, aku rasa kena blok ni, tak lama lagi. Kena blok. Dia tidak dengar pendapat rakyat. Macam mana kau jumpa pendapat rakyat kalau kau asik sekat orang ni? Betul kan tidak tuan-tuan? Diorang ingat, diorang kerajaan ni, diorang ingat, yang membawa kebenaran tu di meja Kementerian Kesihatan. Atau yang membawa kebenaran tu dia ingat di pemimpin atau di menteri tu. Jadi kalau begitu kerajaan silap. Kebenaran terletak kepada semua orang. Semua kita ni ada membawa kebenaran. Begitu bah. Jadi kerajaan sepatutnya dia dengar suara rakyat. Macam kita anti-vaksin, dia kena dengar cakap kita. Okey, kepada pro-vaksin, dia kena dengar cakap pro-vaksin. Itu baru cantik. Ini tidak. Kau bercakap sudah disekat, 30 hari. Disekat Facebook kau. Gara-gara kau post video vaksin, sudah disekat. Macam mana kerajaan boleh jumpa kebenaran kalau semua suara rakyat disekat? Bayangkan. Kerajaan tidak akan jumpa kebenaran kalau kau sekat semua orang. Tak, kau akan jumpa tu kerajaan. Gitu. Jadi tuan-tuan kan, kejap tuan-tuan saya web dulu. Sebenarnya tuan-tuan
Aku baru belajar vape ni baru 2 bulan lah. Aku ni sebenarnya kuat merokok. Sebenarnya alhamdulillah syukur kepada Allah aku isap vape ni kan hilang sudah rokok tu. Alhamdulillah lah. Jadi inilah aku isap ni. Jadi jap tuan-tuan. Ini lagi aku cerita tuan-tuan. Ini vape ni kan tahun depan tuan-tuan akan naik 70% harga dia. Bayangkan tuan-tuan. Sepatutnya kerajaan kan dia tidak kasih naik ni harga bah. Dia tidak kasih naik. Tapi dia kasih naik. Macam mana dia mau hilangkan rakyat merokok kalau sendiri barang tu dia kasih naik harga. Terpaksa orang beli balik rokok di kaki lima. Inilah aku bilang kan kadang-kadang kan tuan-tuan. Kita boleh nampak cara kerajaan ni kan menyelesaikan isu-isu semasa rakyat ni daripada zaman tahun 60-an sampai sekarang. Tak pernah selesai. Apalagi di Borneo ni tuan-tuan. Di Borneo ni tuan-tuan sangat menyedihkan sama kamu. Saya kasih tahu kamu lah. Sangat menyedihkan tuan-tuan. Sedih. Kenapa? Masalah Borneo tuan-tuan aku selalu bercakap mengenai hak Borneo ni sebenarnya tuan-tuan. Tapi memandangkan sekarang ni isu COVID ni kan. Aku utamakan kepada isu vaksin dulu ni. Pemaksaan vaksin kepada rakyat ni aku kasih duluan ni dulu isu ni aku suarakan. Sebab vaksin ni adalah berkait rapat dengan rakyat. Vaksin sasaran dia kepada rakyat tuan-tuan dan puan-puan. Kepada rakyat ni, kepada pelajar-pelajar, kepada budak-budak. Umur 5 tahun budak sudah divaksin. Bayangkan tuan-tuan. Aku pun tak tahu apa sudah kejadian ni tuan-tuan. Kan? Jadi tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kan kita perlu perjuangkan ini penolakan vaksin ni tuan-tuan. Kan insya-Allah aku di Borneo Utara aku bersiap sedia untuk buat perhimpunan. Boleh hubungi saya kan, boleh hubungi saya. Boleh buat perhimpunan. Aku akan bercakap tuan-tuan. Kita kena berani sebab apa tuan-tuan? Kuasa rakyat ni adalah penting. Suara rakyat ni adalah satu suara yang boleh menyelesaikan masalah-masalah salah guna kuasa, penindasan kepada rakyat, kejahatan kerajaan kepada rakyat. Kitalah yang boleh selesaikan ni tuan-tuan. Tak perlu kamu tunggu menteri itu, tak perlu. Tak perlu kamu tunggu kepada pemimpin parti politik yang yang jadi menteri itu, tak payah kamu tunggu tu tuan-tuan. Kitalah rakyat yang boleh menyelesaikan masalah kezaliman sekarang ni tuan-tuan. Tak perlulah kita berdiam. Tuan-tuan, jangan sampai ada masalah di tempat kita ni tuan-tuan. Saya cerita kamu tuan-tuan, nanti aku post lah di TikTok aku ni kan tuan-tuan. Di Amerika Serikat di barat tuan-tuan rakyat dia sampai 7 kali disuntik diterima vaksin bah. 7 kali divaksin rakyat di Amerika Serikat tuan-tuan. 7 kali ni kamu jadi macam tu kah? Baru kamu bersuara, baru kamu buat perhimpunan, mau macam tu baru kamu bising tuan-tuan. Amerika sampai 7 kali dos tuan-tuan, saya kasih tahu kamu. Ini bukan fitnah tuan-tuan. Sampai 7 kali kita disuntik bah. Tak kau berhamburan kita punya darah isi kita segala ni. Bayangkan tuan-tuan, kau tahankah sampai 7 vaksin tu? Jangan sampai 7 kali vaksin. Sekarang ni kita 4. Saya kasih ingat kamu tuan-tuan masa Muhyiddin Yassin. Bilang Muhyiddin Yassin, dia sendiri bercakap ni. Okey, aku berlakon lah kita apa yang dicakap si Muhyiddin tu kan. Dia bilang begini, kepada rakyat, dia cakap begitu nih si Muhyiddin, kepada rakyat yang sudah menerima suntikan 2, bebas ke sana ke sini. Si Muhyiddin yang cakap tu. Sekarang ni apa cerita ni? Kau mau marah pun tiada guna, dia sudah bukan Perdana Menteri. Nah, ke sana ke sini, ke sana sini. Bayangkan, ini kali si Ismail Sabri ke sana ke sini, ke atas ke bawah. Ismail Sabri 4. Kau tengok salah tuan-tuan. Ini Ismail Sabri. Ismail Sabri sambung perjuangan Muhyiddin. Tuan-tuan, kamu tahu kan di dalam TV itu selalu diorang bertengkar dengan parti politik dengan kawasan-kawasan masing-masing. Tuan-tuan, kamu jangan percaya diorang ni. Kita tidak nampak diorang ni ada buat perjumpaan di belakang tabir, di belakang. Kita tidak nampak.
perbincangan mereka ni kita tidak nampak tuan-tuan. Ismail Sabri sama si Muhyiddin sama aja nih tuan-tuan. Sama aja. Perlu juga ditolak di Ismail Sabri ni. Ismail Sabri dia lantik Menteri Kesehatan kan, Khairy Jamaluddin, kamu tengok apa ceritanya. Lepas tu Menteri Pendidikan, aku pun tak tahu orang mana ni. Kan? Tiba-tiba, ini dia orang bersatu ni, tiba-tiba menjadi Menteri Kanan Pendidikan. Nah, bayangkan, apa ni RGGS ya, susah nama dia ni tuan-tuan. Raji Jidin. Tiba-tiba dia menjadi Menteri Kanan Pendidikan. Lepas tu Khairy Jamaluddin tiba-tiba menjadi Menteri Kesehatan. Pening saya tuan-tuan. Bayangkan, terkejut saya. Nah, aku bilang kalau begini masalah, balak sudah ni. Kau tahu dalam hatiku tuan-tuan, si Khairy Jamaluddin naik Menteri Kesehatan. Kau tahu apa aku cakap? Nah, aku bilang balak menimpa sudah ni. Betul, balak. Budak-budak pelajar jadi sasaran. Di Ranau sudah, di Tenom sudah. Budak-budak kena jangkitan konon. Sampai di pedalaman pun ada COVID bah. Di pedalaman ada COVID. Bayangkan. Di hutan pun ada COVID. Aku tak tahu apa kita mau cakap ni tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kan. Apa ni keputusan kita ni. Itu sebab kamu join dalam saya punya grup. Grup Telegram ni tuan-tuan dan puan-puan. Saya ada grup Telegram. Kamu join, aku ada post tu, ada nombor telefonku. Kamu masuk dalam grup tu, kita berbincang. Rakyat ni ada hak tuan-tuan. Kerajaan tidak boleh melarang rakyat buat perhimpunan. Tidak ada dalam akta, tidak dalam undang-undang di dunia ni, rakyat buat perhimpunan, dilarang, tidak ada. Tiada tu, jangan percaya tu. Kalau dia cakap yang perhimpunan salah, tidak betul tu tuan-tuan. Kita ada hak bersuara. Kita ada hak berhimpun menolak kerajaan yang tak betul ni. Ada hak kita ni tuan-tuan. Sekarang ni cuba kamu kaji kan tuan-tuan. Cara pemerintahan. Aku rasa tak payah aku cakap balik-balik. Kamu tahu juga tu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan sekarang ni macam jam 3 subuh sudah di tuan-tuan. Jadi insyaAllah terima kasih yang menyokong. Terima kasih yang menyokong perjuangan. Dan terima kasih kepada NT Vaksin. Terima kasih kepada yang hadir ke live perbincangan kita mengenai vaksin ni. Kan? Dan terima kasih pula yang dah menyokong lah. Kan? Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita akan jumpa lagi panjang umur. InsyaAllah aku akan buat live lagi esok. Okey, makasih ya tuan-tuan. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam revolusi.